Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Macam biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi bersama hari ini. Hari ini 24 hari bulan Mac. Puasa masuk hari kedua bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita terlalu berjaya melalui puasa yang pertama, hari yang pertama. Semoga dipenuhi amal ibadat. Amal ibadat. Tajuk kita hari ini, Quote of the Day bersama dengan tu, ciri-ciri orang beriman. Tajuk-tajuk mudah saja. Mudah supaya kita sentiasa boleh mengulangi, boleh muhasabah diri, boleh menilaikan semula adakah kita ini terdiri daripada ataupun adakah kita ini memiliki ciri-ciri orang yang beriman. Itu penting. Bimbang kok kita terlupa, terlupa. Ciri-ciri orang beriman. Kita dah solat hebat dah. Puasa hebat dah. Adakah kita ni termasuk dalam ciri-ciri orang beriman? Kita buat correction atas diri kita sendiri. Sebab beriman tu penting. Apa yang pentingnya beriman itu? Penting lah. Penting lah cucuku. Dekat penting beriman ni kita nakkan syurga, balasan syurga. Itu yang kita nak. Allah menjanjikan orang yang beriman balasannya syurga. Itu janji Allah. Kenapa kita nak pergi ke syurga? Allahu Akbar. Syurga tu tak boleh banding dengan dunia. Kalau pahala tu, emas sebesar gunung Uhud. Rumah, bukan rumah-rumah lah, istana. Buat daripada emas dan permata. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Sebab itu kita jangan tertipu dengan dunia. Dunia kita kena usaha. Nak buat rumah besar kena usaha. Nak dapat ilmu kena usaha. Nak dapat harta kena usaha banyak. Usaha teruk. Kerja 8 jam. 8 jam. Siang malam kena kerja. Tapi untuk mendapat istana emas di akhirat nanti mudah aja. Solat sunat duha 12 rakaat. Sekarang waktu duha Sekarang waktu duha antara solat sunat yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Solat duha. Duha ni waktu pagi, waktu yang fresh, very fresh. Daripada pukul 8 tadi sehingga 12.30. Itulah waktu duha. Waktu duha. Kalau daging lembu gak musir, daging lembu musir. Daging yang special. Itulah waktu duha. Awal pagi. Itulah waktu yang paling produktif. Waktu duha. Supira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Supira. Apa khabar? Terima kasih jenguk atuk pagi-pagi. Jenguk atuk pagi-pagi. Terima kasih kerana suri. Tajuk kita hari ni, Supira. Ciri-ciri orang yang beriman. Kita ingatlah ada ciri-ciri ni pun. Ya, Alhamdulillah. Ciri-ciri. Bila sebut orang beriman, berarti kita terdiri pada orang yang baik-baik. Kalau ciri-ciri beriman itu tidak ada pada kita, Allahu Akbar. Mungkin kita tergolong dari orang yang tidak baik. Tidak baik. Jadi walaupun mulut kita mengaku, aku ni orang baik lah. Betul kau mengaku kau orang baik. Tapi adakah kau ada melakukan ciri-ciri orang yang beriman? Takat mulut nak mengaku tu boleh. Ramai orang yang mencuri tak pernah mengaku mencuri. Orang yang merompak tak pernah mengaku merompak. Orang yang menipu tak pernah mengaku menipu. Biasanya macam tu lah. Biasanya. Jadi tajuk kita hari ini, Quote of the Day bersama dengan tu hari ini, ciri-ciri orang yang beriman. Jadi beriman itu penting. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, beriman itu penting. Beriman itu penting. Pertama sekali ialah dalam hati kita sekurang-kurangnya rasa takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa takut tak apa. Rasa takut itu, takut apa? Takut nak buat jahat. Takut nak buat tak baik. Takut tak nak buat apa yang Allah suruh.
Ramai yang takut nak buat jahat, takut buat jahat. Tapi hak Allah suruh tak buat. Berarti dia tak takut. Yang Allah suruh buat dia tak takut. Yang Allah larang dia takut. Dah baik dah. Tapi apabila Allah suruh buat dia tak buat. Oh itu pun berat. Berat bro. Berat. Ramai orang boleh puasa. Walaupun letih. Letih puasa. Hebat. Tapi tak solat. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Apabila tak puasa, hukumnya orang itu jadi fasik. Tapi apabila tak solat, dia jadi kafir. Kafir. Apabila sebut kafir, Allahu Akbar. Beratnya. Neraka lah bro. Tapi kalau tak puasa, kamu boleh ganti. Kerana uzur. Tak puasa, ganti. Orang perempuan selalu dah tahulah cerita ni. Uzur boleh ganti. Boleh ganti. Tapi kalau tak solat, berdosa besar. Berdosa besar. Orang perempuan tak perlu ganti kan? Apabila uzur, tak perlu ganti solat. Tapi puasa kena ganti. Maknanya puasa ni jika kita uzur dibolehkan. Dibolehkan kita tidak puasa. Jadi bagi orang yang rasa takut terhadap Allah SWT untuk melakukan perkara-perkara jahat, dan bagi orang yang merasa dalam hatinya takut meninggalkan suruhan Allah, itulah ciri-ciri yang pertama orang yang beriman. Amal makruf nahi munkar. Buat amal-amal yang baik. Solat, sedekah, semua. Baca Quran, selawat kata Rasulullah. Itu buat amal-amal yang baik. Apabila nak tinggal amalan yang baik, kita rasa takut. Allah takutnya tak sedekah. Allah takutnya tak solat. Allah takutnya tak puasa. Dan begitu juga kita takut untuk melakukan perkara-perkara yang tak baik. Perkara yang tak baik. Memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala merupakan antara ciri penting sebagai orang beriman. Takut. Bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah usitum wa iyaya bitaqullah. Di mana diri kita tidak akan berani melanggar apapun. Maknanya orang yang takut kepada Allah ini, iaitu tidak akan berani melanggar apapun apa yang telah ditetapkan menjadi seruan larangan Allah, dan akan melalui ketaatan setiap perintahnya. Larangan surah Allah, dia takut melakukan. Dan dia taat melakukan perintah Allah. Itu orang beriman. Yang malas semayang macam mana tu? Tak taat dah tu. Tak taat dah tu. Tapi dia takut mencuri. Itu bagus. Tapi yang teruknya tu, solat. Tak solat, tak taat lah tu. Mencuri. Rasuah kuat sangat tu. Teruklah tu. Imannya teruklah tu. Teruklah tu. Rasa takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah. Bila disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibaca ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal kepada Allah. Mereka bertawakal. Rasa takut kita. Allah takutnya. Allah takutnya. Ya Allah, Zuhur dah nak habis. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, benda tu haram. Ya Allah, tak tutup orang. Allah, Ya Allah. Latihkan diri kita. Jangan berani. Jangan berani yang sembrono. Sembrono. Jadi takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini bererti mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Senang je. Senang je, very simple je. Very simple je. Kalau makanan tengok ya halal dengan tak halal. Jangan makan yang tak halal. Satu. Kalau dah halal pun tengok. Benda tu curi, tak curi. Kalau curi jadi haram. Ini yang dikatakan amalan-amalan orang beriman. Orang beriman. Allahu Akbar. Kau the day bersama dengan Tok hari ini. Sema-sema pagi bersama dengan Tok puasa kedua Allah. Semoga iman kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga rasa nikmat kita terhadap melakukan perintah-perintah Allah tidak rasa terpaksa sikit pun.
Terasa nak buat sombong. Nak buat. Tak sabar. Buat duha. Siapa belum buat duha, yang join Atuk pagi ni, tolong buat duha dulu. Sajaku solat sunat duha 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Simple je. Yang tak boleh solat tu tak payahlah. Dia pun tak puasa kan. Sajaku solat sunat duha 2 rakaat. Cucu-cucu buat cepat. Sajaku solat sunat duha 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah. Kalau baca wadduha tu panjang sangat. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau panjang sangat, baca qul huwallah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Panjang juga tu. Okey, inna a'tayna. 3 ayat. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Siap 1 rakaat. Tapi kau kena rokok sujud lah. Itu bacaannya. Kamu dah buat lagi 1 rakaat. Jadi cukuplah solat sunat duha. Bayangkan solat sunat duha bulan Ramadan ni dapat pahala wajib. Berganda-ganda pahala. Walaupun solat sunat dapat pahala wajib. Inilah sayangnya Allah kepada hambanya. Kepada umat Nabi Muhammad. Istimewa. Sedikit ibadat banyak pahala. Sedikit ibadat banyak pahala. Tapi kalau tak buat ibadat, langsung tak dapat pahala. Tapi itulah istimewanya umat Nabi Muhammad. Cuma mana hari ini, hari Jumaat, satu-satunya hari, waktu tengah hari, solat 2 waktu. Solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat hari Jumaat. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Tapi pahalanya, Allahu Akbar menggunung. Itulah solat Jumaat. Ya Badariyah. Terima kasih Ustaz. Badariyah. Atuk panggil Atuk. Atuk buat program ni. Ada Ria. Mari bagi masuklah. Terima kasih Badariyah. Buatlah. Buat solat sunat duha. Buat. Badariyah kalau free tolong subscribe YouTube Atuk Haji Mat Atuk. Ni. Haji Mat Atuk. Boleh? Di sana Atuk akan upload live video ini dalam Haji Mak Atuk. Jadi kalau free, masuk free atau terlepas live, bolehlah pilih tajuk-tajuk di sana. Benar ya? Terima kasih. Terima kasih. Itu tujuan Atuk buat YouTube. Sebab sesiapa yang terlepas live, bolehlah menonton di sana. Ya bang, Rahim, Bas Express. Di mana sekarang? Penang ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kau day hari ini. Sembang sama pagi hari ini, tajuk kita ialah ciri-ciri orang beriman. Yang pertama, takut kepada Allah SWT. Takut kepada Allah iaitu dengan mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, khusyuk dalam melaksanakan solat. Ini berat sikit. Khusyuk dalam melaksanakan solat. Khusyuk dalam solat merupakan satu daripada ciri-ciri orang yang beriman. Seseorang yang telah memiliki iman yang kuat akan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah solat. Baik wajib ataupun sunat. Meskipun banyak gangguan-gangguan. Tak kira lah gangguan syaitan ke apa ke. Saya kat rumah baru balik kerja. Dah balik rumah, dah balik kerja. Rehat. Rehat tuan, rehat. Orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Siapa orang beriman? Ialah orang yang khusyuk dalam solatnya. Tak khusyuk ni, bukan senang nak dapat khusyuk ni. Tanyalah sesiapa pun, bukan senang. Sebab khusyuk ni ialah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk itu. Tetapi ke arah untuk mencapai tahap khusyuk tu ada. Apakah yang perlu kita lakukan? Yang itu kita amalkan supaya kita akan menuju kepada khusyuk yang terbaik kepada kita. Tapi harus diingat pasal solat ni khusyuk ke, tak khusyuk ke, jangan tinggal. Mesti kena buat. Mesti kena buat. Tak kira lah tunggal langgar pun tak apa, kena buat. Sebab itu adalah wajib. Adalah wajib. Kalau puasa, kita puasa sekarang. Kalau tak mampu puasa, kita boleh tangguh. Dan boleh qada. Boleh ganti. Bayar fidyah. Kan? Tetapi solat tak boleh. Solat tak boleh. Sebab perintah solat ini tinggi darjatnya. Saya tengah pegang anak ni. Tengah pegang anak. Perintah solat ni tinggi.
Tak boleh berdiri. Solatlah kamu dalam berdiri. Tak boleh. Uzur. Duduk. Solatlah kamu dalam duduk. Tak boleh. Tak boleh duduk pun tak boleh. Baring. Tak boleh baring. Solat dengan isyarat mata. Tak boleh. Mata pun tak boleh bergerak dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya perintah solat ni sehingga mati. Baru kamu boleh tangguhkan solat itu. Selagi hidup, maka kamu wajib solat. Ada syarat-syaratnya lah. Boleh jamak dan sebagainya kalau kita uzur dan sebagainya. Kena belajar lah. Belajar. Ni kenapa tak solat? Aku tak boleh berdiri. Solat kan boleh duduk. Aku tak boleh berdiri, sakit lutut lah. Dia tak solat kan? Tak. Uzur. Itu bukan uzur. Itu orang yang ingkar perintah Allah, tidak taat. Dan kamu tak boleh berdiri, kamu duduk. Solat duduk. Duduk. Duduk tu boleh sakit pinggang. Kamu baring. Kan kamu tidur, baring. Ada orang tidur, berdiri. Tak ada. Masa tidur. Isyarat mata. Allahu Akbar. Buat dengan mata je. Mata je. Dah tak boleh bergerak dah. Solat juga insyaAllah. Semoga Allah mempermudah, meringankan kita. Walau dalam keadaan apa situasi sekalipun. Allah membantu kita supaya kita solat. Kita memohon izin. Kita kena minta dengan Allah. Jangan kita kata bila berat pun semua terus tak solat. Ya Allah, jauhkanlah perangai itu daripada kami semua. Ya Allah, berilah. Walaupun kami terpaksa solat dengan mata, pergerakan mata, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah. Sebab kami tak nak tinggal solat, Ya Allah. Dah lama dah tinggal solat dulu-dulu kan. Takkan tua-tua tinggal solat lagi. Mana boleh? Mana boleh? Allahu Akbar. Allah. Jadi khusyuk dalam solat ini adalah mesti ada tahap-tahapnya. Biasanya untuk mendapat khusyuk dalam solat ni, solat itu mesti ada wuduk. Tak ada wuduk, tak ada solat. Solat tak sah, tak ambil wuduk. Ya Rahim, Bang Rahim, anak saya tunjuk siapa tu. Siapa tu? Wah, hebat tu. Atuk. Apabila kita ambil wuduk, wuduk ni tak ada wuduk, tak ada solat. Tak boleh solat tanpa wuduk. Mana kita kena ambil wuduk dulu. Dan nak ambil wuduk itu, kalau wuduk itu terbatal, berarti solat terbatal. Walaupun solat betul, bacaan betul, cantik apa semua. Tapi dah wuduk terbatal, maka solat engkau terbatal. Jadi nak ada wuduk dengan solat ni bersekali. Sah wuduk, sah solat. Tapi ada juga sah wuduk, solat tak sah sebab tidak ikut rukun dan sebagainya. Jadi ambil wuduk itu penting. Biar menyeluruh. Ambil wuduk, sapu muka. Sapu muka sampai ke dagu ni. Sini, sapu muka ni. Buat ambil wuduk sikit. Ambil wuduk sampai atas ni. Sapu muka gitu. Sapu muka itu penting. Ambil wuduk. Kita ambil wuduk. Sempurnakan wuduk anda. Sempurnakan wuduk kita. Basuh tangan daripada atas tu ke bawah, siku, basuh tangan. Basuh sapu kepala. Dan basuh kaki. Sempurnakan. Sempurnakan wuduk. Itu permulaan khusyuk. Jangan terlalu banyak juga air, membazir pula. Jangan terlalu banyak. Macam mandi, tak boleh lah. Tak boleh sampai ke telinga ni. Sampai basuh muka kita ni sampai ke anak telinga ni. Turun ke bawah. Bawah dagu sikit. Sebelah sini pun gitu juga. Sampai ke turun bawah dagu sikit. Sebab panca indera di muka ni, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Panca indera ni penting. Penting panca indera ni. Kalau sudah sempurna wuduk, maka mulailah kita solat. Untuk mendapat khusyuk solat, kita bermula dengan solat sunat dulu. Warm up dulu. Pertama, solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk, 2 rakaat. Solat sunat wuduk ni 2 rakaat. Setiap kali selepas ambil wuduk, solat sunat wuduk. Kenapa solat sunat wuduk penting? Ini yang kita nak kongsi bulan Ramadan ni. Solat sunat wuduk ini, masa Rasulullah Isra' dan Mi'raj. Rasulullah berada di Isra' Mi'raj, Rasulullah terdengar tapak kaki Bilal di syurga. Semasa Rasulullah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mendengar tapak kaki Bilal di syurga. Tuan duduk di Mekah. Bilal di Mekah, tapi tapak kaki dah sampai syurga. Apa makna tapak kaki sampai syurga? Makna Bilal ni ahli syurga. Bila Rasulullah balik daripada Isra' dan Mi'raj, terus Rasulullah panggil Bilal. Hai Bilal. Aku mendengar tapak kaki engkau di syurga.
Sebab Bilal ni, cara dia berjalan tu Rasulullah kenal. Dia tarik selipar dia. ha. Bilal kata, ya Rasulullah, aku tidak ada amal yang baik-baik, banyak-banyak banding orang lain. Aku hanya setiap kali aku ambil wudu, maka aku solat 2 rakaat. Berarti siapa yang solat sunat 2 rakaat, syurga bro. Syurga. Asfalato. Assalamualaikum, salam Jumaat tu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Jumaat. Jadi solat sunat selepas ambil wudu, itulah ahli-ahli syurga. Jadi untuk khusyuk dalam solat, bermula dengan solat sunat wudu. Kalau nak solat zuhur, contoh, zuhur. Untuk dapat khusyuk solat zuhur, maka solatlah solat qabliyah zuhur. 4 rakaat. Qabliyah zuhur, 4 rakaat. Sebelum solat zuhur, buat qabliyah zuhur. Sebelum solat Jumaat nanti, buat qabliyah Jumaat, 4 rakaat. 4 rakaat. Kemudian, solat zuhur, 4 rakaat. Kemudian, solat ba'diyah zuhur, 4 rakaat. Jadi, berapa rakaat semua? Wuduk 2, qabliyah 4, zuhur 4, ba'diyah 4. Jadi 14 rakaat. Setiap kali waktu zuhur 14 rakaat. Amalkan. Khusyuk insya-Allah. Insya-Allah. Itu dari segi amalan. Sebab apabila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, selain daripada solat wajib, solat sunat wajib, solat wajib, apakah solat sunat yang lain yang lebih afdal? Ialah solat qabliyah dan ba'diyah. 12 rakaat. Qabliyah dan ba'diyah. Siapa yang solat qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka diharamkan syurga. Diharamkan neraka kepadanya. Diharamkan api neraka terhadapnya. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 4 rakaat, ba'diyah qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur, maka dia tidak akan dibakar oleh api neraka. Jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Umar, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Nama anak saya Sumaya. Wah, Sumaya, apa khabar? Sumaya. Sumaya. Untuk mendapat khusyuk. Iman ni bergantung kepada betapa khusyuknya kita dalam solat. Dan untuk dapat khusyuk juga ialah fahami makna-makna dalam solat. Kita kena faham. Ini kena hafal ni. Kena hafal. Suzan. Atau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Suzan. Sebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati biar hadir dengan nama Allah yang pemurah dan penyayang. Biar hadir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan sekalian alam. Biar hadir dalam hati masa semayang tu. Untuk dapat khusyuk ni. Ciri-ciri orang beriman. Ar-Rahmanir Rahim. Biar hadir. Allah yang pemurah dan penyayang. Maliki Yaumiddin. Dialah yang menguasai hari akhirat. Judgment Day. Dialah menguasai hari pembalasan. Biar hadir. Takutnya kita. Sebab dia hakim. Takutnya Allah. Sebab itulah ciri yang pertama tadi. Takwa, takut. Sebab dia yang akan menghakim kita. Maliki Yaumiddin. Dialah menguasai hari akhirat. Dia boleh masuk kita ke neraka. Dia boleh masuk kita ke syurga. Allahu Akbar. Dengan rahmatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila kita tahu dialah menguasai ahli akhirat, Maliki Yaumiddin, maka kita terus baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah aku sembah, padamulah aku memohon pertolongan. Kita tak sembah lain sebab kita tahu dia hakim. Kita tahu dialah yang buat keputusan. Aku sembah kau ya Allah. Dan aku minta apa pun aku minta dengan kau. Aku tak akan minta dengan lain. Biar hadir dalam diri kita. Allahu Akbar. Suzan, salat sunat Johor. Baca ayat-ayat apa tu? Zohor bukan Johor. Johor. Salat sunat. Apa-apa pun boleh. Suzan, baca ayat apa pun boleh. Panjang, pendek. Tak baca pun tak apa. Tapi jangan tinggal surah Al-Fatihah. Al-Fatihah wajib. Tak ada Al-Fatihah, tak ada solat. Yang lain tak nak baca pun tak apa. Kalau baca sunat, tambahan pahala. Maliki Yaumiddin. Padamulah aku sembah, padamulah aku mohon pertolongan.
Dialah Malik Yaumiddin. Dialah menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah aku sembah, padamulah aku mohon pertolongan. Pertolongan yang macam mana? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus ya Allah. Jalan lurus. Okey tu, terima kasih. Sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim. Jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim. Jalan yang pernah kau berikan kepada para rasul, para nabi. Itu jalan yang kita minta. Sebab tu Al-Fatihah ni penting kita baca. Maknanya besar. Maknanya doa begitu besar sekali. Doa yang pertama yang diajar ialah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu doa. Cukup dah. Kalau kita faham makna, cukup dah kita baca surah Al-Fatihah untuk doa kita. Hebat. Hebat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak seperti mana orang yang ingkar dan orang yang sesat. Waladdallin. Amin. Selesai. Itu adalah cara-cara untuk mendapat tahap khusyuk dalam solat. Pertama, sempurnakan wuduk. Kedua, yang kedua, sempurnakan wuduk. Banyakkan solat-solat sunat terutama qabliyah, ba'diyah. Dan yang ketiga ialah fahami baca-bacaan dalam solat. InsyaAllah. InsyaAllah. Khusyuk itu akan datang. InsyaAllah. Tapi kalau tak khusyuk juga, jangan tak solat. Teruskan solat. Susan, khusyuk kau tak khusyuk kau kena solat. Kena solat. Okey tu, terima kasih. Terima kasih. Solat sunat. Qabliyah, ba'diyah. Qabliyah, ba'diyah. Zuhur, asar, zuhur dengan isyak, maghrib. Itu penting. Dan ciri yang seterusnya lah menjauhkan diri dari segala kegiatan yang sia-sia. Ini juga ciri-ciri orang yang beriman. Menjauhkan kegiatan benda-benda yang sia-sia. Tengok TV berjam-jam. Contoh. Tahu pula siri-siri Korea tu. Sana sini Jepun. Allahu Akbar. Pandai pula ngikutnya. Contoh, jangan marah. Orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Itulah tanda orang yang beriman. Yang sia-sia pun dah tak boleh dah. Apalagi yang benda yang jelas berdosa. Jadi yang sia-sia pun tak boleh. Ya, pokok getah. Solat kontok. Solat qabliyah tu niat dia macam mana? Qabliyah. Saja aku solat sunat qabliyah. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Qabliyah ni makna awal. Awal fardu dia panggil qabliyah. Ba'diyah ni selepas fardu. Contoh, ambil waktu zuhur. Jadi, sebelum nak solat waktu zuhur tu, sebelum nak solat waktu zuhur, solat dulu qabliyah. 4 rakaat cantik kalau boleh buat. Paling kurang 2. Sajaku solat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau nak buat 4 cantik. Sajaku solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baca Al-Fatihah. Kemudian baca surah tu, baca surah-surah yang kita ingat lah. Surah pendek pun tak apa. Tak baca pun tak apa. Tak apa. Tapi solat itu kena buat. Sebab kalau tak baca surah, solat tetap sah. Cuma jangan tak baca Al-Fatihah. Yang penting ialah sah solat. Sama ada markah banyak atau sikit itu kita surah kepada Allah SWT. Tapi kalau kau tak ingat surah, terus kau tak solat. Tak ada apa-apa. Tak betul tu. Saya tak ingat surah. Saya ingat Al-Fatihah aja. Habis tu saya tak solat lagi sekarang. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kau dah hafal, kau mesti hafal Al-Fatihah dan terus solat. Boleh dah amal. Seperti orang yang, seperti ulama-ulama besar dah. Tak ada masalah. Kau tak ingat surah, tak apa. Itu sunat je. Sunat je. Boleh. Cantik pokok pokok getah. Qabliyah, qabliyah. Sajaku solat sunat qabliyah 2 rakaat. Sajaku solat sunat ba'diyah 2 rakaat. 2 ke 4 ikut keadaan lah. Okey? Beres. Terima kasih. Jangan melakukan perkara sia-sia, apalagi perkara yang mudarat. Di antara kebaikan Islam, seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Benda yang tak bermanfaat dah.
Benda yang buat tu mana? Hobi ke, terlampau teruk apa semua. Yang berat-berat sini tak payahlah. Tak payah. Tak payah. Seterusnya, ciri-ciri orang beriman, dia senang mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kalau anda nak tahu, apabila ayat Al-Quran keluar di FYP anda ikut ke ataupun anda skip? Itu tanda orang beriman. Kalau anda skip, habislah. Iman anda cukup nipis. Nipis. Tapi masuk ayat Quran, Alhamdulillah. Ada makna lagi. Aku nak dengar ni. Macam tu lah. Macam tu. Apabila keluar ayat Quran di FYP, itu contoh. Contoh. Maka anda tidak akan skip. Kuatkan iman kita. Baca makna. Fahami makna. Tapi ada juga kawan-kawan kita upload ayat Quran, baca tak habis. Atuk banyak komen. Bacaan tak habis. Sebab dia rekod tu pendek. Jadi bagi orang yang tak tahu, dia ingat ayat Quran tu pendek macam tu lah. Itu kena hati-hatilah. Atuk nak pesan kepada rakan-rakan yang upload, sebelum rilis tu tengok dulu. Bacaan ayat Quran tu penuh ataupun tersangkut. Kadang-kadang doa pun tak habis. Tak habis. Jadi menjadi amalan kepada orang lain. Bahaya. Bahaya. Atuk pun pernah juga. Kadang-kadang kita upload tu sangkut. Sangkut atuk delete. Tak boleh. Tak penuh. Jadi senang mendengar bacaan ayat Quran. Jadi dalam kereta tu pasanglah driving tu, pasang ayat Quran. Biar anak-anak kita, anak-anak kita penuh dengan ayat-ayat Quran dalam telinga dia. Pasang. Jangan tak pasang. Rasulullah bersabda, orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, ibarat buah jeruk manis. Rasanya enak dan baunya harum. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkan isinya ibarat buah kurma. Rasanya enak dan manis tapi tidak ada baunya. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, maka ibarat minyak wangi. Baunya harum tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang yang munafik yang tidak membaca Al-Quran, ibarat buah kamarogan. Buah apa ni? Rasanya pahit dan baunya busuk. Itulah analogi daripada Rasulullah SAW. Orang yang kuat beriman, iaitu menunaikan zakat. Apabila cukup syarat, ikut syarat, dia terus menunaikan zakat. Terus menunaikan zakat. Itu yang penting ya. Cukup syarat, terus menunaikan zakat. Jadi sebelum kita meneruskan bual bicara kita, di mana biasa kita membaca dulu surah Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada Rasulullah SAW pahala Al-Fatihah, dan kita sedekahkan pahala Al-Fatihah kepada keluarga dan sahabat Rasulullah, kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, isteri atau suami atau anak-anak, atau menantu atau mertua, keluarga-keluarga kita. Sebab Allah pesan, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Maka kita membaca surah Al-Fatihah dan surah pahala Al-Fatihah itu disampaikan kepada mereka semua. Dan juga kepada sahabat-sahabat rakan-rakan, sahabat-sahabat Quote of the Day yang selalu masuk dengan atuk ini, kita sedekahkan Al-Fatihah, pahala Al-Fatihah kepada mereka. Sama ada mereka sempat atau tak sempat. Dan juga kepada guru-guru kita, guru-guru kita, keluarga kita jauh dan dekat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah lama meninggal dunia. Khususnya kepada toki kita Nabi Adam alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 amin. Ya, Sleepy. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapa sekarang tak curiga ke? Tak curiga, tak curiga. Ciri-ciri orang beriman ialah mentauladani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah bahawa aku tinggalkan dua perkara. Rasulullah wafat hanya meninggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, iaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku, serta keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga syurga, di telaga Al-Kausar. Rasulullah wafat tidak tinggal istana, tak ada. Rasulullah wafat tidak meninggalkan ladang kelapa sawit berjuta-juta, tak ada.
Rasulullah wafat tidak meninggalkan harta kepada Fatimah. Tidak ada. Rasulullah wafat tidak meninggalkan kemewahan-kemewahan. Tidak ada. Rasulullah wafat, yang Rasulullah wariskan ialah Al-Quran dan hadis. Kalau kita lihat kepada, kalau nak mentauladani Rasulullah, kita pun kena ikutlah cara Rasulullah. Iaitu kita tinggal wasiatkan kepada anak cucu kita Al-Quran dan hadis. Biar pandai baca Al-Quran, biar pandai baca hadis. Hafal. Itu lebih baik daripada kamu meninggalkan sebuah istana emas di dunia ini. Lebih baik daripada kamu tinggalkan harta berjuta-juta. Kerana itu semua adalah boleh memusnahkan keluarga kita. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Ramai orang akhir zaman berusaha meninggalkan harta kepada anak-anak. Itu bukan cara Rasulullah. Cara Rasulullah ialah meninggalkan Al-Quran dan hadis. Apa erti meninggalkan, mewariskan, mempusakakan Al-Quran dan hadis? Iaitu kau bacalah, kau berpeganglah, kau fahamlah, kau amalkanlah. Sesungguhnya engkau akan selamat dunia akhirat. Rasulullah tidak tinggal harta kepada Fatimah. Tidak kata, ya Fatimah, ini harta emas beratus-ratus kilo. Kau jagalah, semoga harta ini akan beri kebaikan kepadamu. Tidak. Rasulullah tidak buat macam itu. Tapi Rasulullah kata, aku tinggalkan Al-Quran dan sunnah. Siapa yang berpegang? Bukan kepada anaknya saja. Sesiapa yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, insya-Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Rasulullah ada sebut harta? Tak ada. Rasulullah ada sebut pangkat? Tak ada. Tak ada. Ini yang tidak diamalkan oleh ibu bapa sekarang. Ibu bapa banyak berusaha, sedih kalau anak tak dapat 20A. Anak tak solat tak apa. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Biar anak kita tak dapat 20A, tak ada A pun, tapi solat tak tinggal. Itu mengikut ajaran Rasulullah. Yang dapat 20A, solat tinggal, itu bukan ajaran Rasulullah. Dan anak itu belum tentu selamat. Generasi itu belum tentu selamat. Masa ketua besok, kita ingat doa daripada anak yang soleh. Kalau baca bismillah pun tak pandai, macam mana nak doa anak yang soleh? Jadi kita dalam kubur menyesal. Ya Allah, anakku tak doa pun untuk aku. Tak baca pun Al-Fatihah. Tak baca pun Yasin. Tak baca, tak buat pun. Ya Allah anakku. Tapi kita tak boleh buat apa dah dalam kubur. Kan? Tapi yang kita boleh buat ialah sekarang. Sekarang, bentukkan anak kita. Supaya anak kita tu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa erti berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Menjadi orang yang beriman. Fasih membaca Al-Quran. Beramal, faham maknanya. Itu yang lebih afdal. Dunia ni sekejap je. Tak lama. Kalau ada harta di dunia pun hilang gitu je. Hilang gitu. Tapi bila Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis ini akan boleh dibawa dalam kubur dan juga di pada mahsyar. Al-Quran akan wujud di sana. Di syurga, Al-Quran akan wujud di sana bersama dengan kita. Al-Quran lah yang akan membantu kita dalam kubur. Bukan anak kita. Bukan isteri comel kita. Bukan. Bukan suami handsome kita. Bukan. Yang akan temani kita dalam kubur kita ialah Al-Quran. Puasa kita. Ibadah kita. Zakat kita. Haji kita, pahala haji kita. Inilah makhluk-makhluk yang akan bersama dengan kita di alam barzah. Ini yang kita buat persiapan supaya apabila kita meninggal, mereka akan bersama kita. Isteri comel balik. Apabila pergi hantar kita ke kubur, pergi hantar kita ke kubur. Isteri comel balik. Muda lagi balik. Harta besar, harta kereta banyak balik. Yang bersama dengan kita sudi masuk dalam kubur ialah ibadah kita. Pahala kita. Al-Quran yang kita baca. Sunnah-sunnah yang kita amalkan. Sedekah yang kita amalkan. Jangan kedekut. Ini atas dunia, kedekut. Nak sedekah, kedekut. Allahu Akbar. Terutama bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni pahala berkali ganda. Sedekah dah jadi 70 ganda. Walaupun RM1, tak apalah RM1 pun. Tapi kita kena ingat. Apa kata orang yang sudah meninggal dunia? Ya Allah. Orang yang sudah meninggal kata, Ya Allah, hidupkanlah aku satu hari. Para mayat, orang yang meninggal dunia itu, dia kata, Ya Allah, hiduplah kami satu hari saja. Allah bertanya, kau nak buat apa dengan satu hari? Aku nak beribadat. Aku nak bersedekah. Aku nak solat. Dia tak cakap, aku nak jumpa bini ku comel. Dia tak cakap, aku nak bawa kereta baru ku. Tak ada. Berarti, soalan dah bocor. Orang meninggal dunia sudah tak nak tolak dunia.
Tapi dia nak mengamal untuk bawa kepada dalam kubur. Kita ni yang masih hidup ni, supaya berusaha lah. Jangan tipu daya dunia. Pangkat lah apalah, glamour lah apalah. Jadi Perdana Menteri lah apalah. Ambil lah, tak ada apa. Tapi dalam kubur semua tu tak tanya. Tak ada nilai di sisi Allah dari segi pangkat dan harta. Tak ada nilai. Yang dia tanya ialah buka. Siapa Tuhan kamu? Kalau kita nak mengaku siapa Tuhan kamu, ada kamu syahadah. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammad Rasulullah. Adakah kamu solat? Solat 5 waktu. Solat sunat. Adakah kamu berpuasa? Puasa bulan Ramadan. Puasa sunat. Adakah kamu keluar zakat? Adakah kamu menunaikan haji? Inilah yang menjadi teman kita di dalam alam barzah. Bukan kereta besar, bukan. Bukan saham banyak, bukan. Bukan pangkat besar, bukan. Bukan rumah besar, bukan. Itu semua adalah tipu daya. Kau Day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Itulah tajuk kita, orang-orang yang beriman. Ikutlah cara Rasulullah. Cara Rasulullah. Ciri-ciri orang yang beriman yang berikut ialah bertawakal. Tawakal merupakan satu dari 10 ciri-ciri iman. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Jika kalian benar-benar orang yang beriman. Tawakal. Serahkan kepada Allah. Apabila kita buat sesuatu, endingnya ialah tawakal tu Allah. Buat sesuatu, tawakal tu Allah. Tak berjaya, Alhamdulillah. Berjaya, Alhamdulillah, syukur. Jadi apabila kita tawakal, planning, pelaksanaan, result yang terakhir kita serah kepada Allah. Dan memang kena begitu. Kita ambil exam, kita dah baca dah, nak 20A. 20A. Kemudian kita tawakal tu Allah. Dapat 2 je A. Tak apalah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa saja kita buat, kita bertawakal kepada Allah SWT. Sebab Allah lah sebaik-baik perancang. Walaupun kita telah merancang, perancangan Allah lah yang utama. Bukan perancangan kita. Jadi bertawakal. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah akan mencukupnya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan. Mencukupkan. Ini paling mahal ni. Ya Allah, aku mohon gaji aku naik, ya Allah. Allah bagi 2,000. Cukuplah tu. Cukuplah. Ya Allah, aku mohon 10,000 ya. Allah bagi 10,000. Cukuplah tu. Jadi bukan jumlahnya yang mencukupkan, tapi barakahnya yang mencukupkan. Izin Allah, 10,000 tak cukup ramai. 100,000 tak cukup ramai. Tak kedara rasuah lagi pun ramai. Yang makan rasuah ni bukan yang pendapatan 1,000 sebulan. Yang makan rasuah ni bukan petani di kampung. Yang makan rasuah ni orang yang sudah pendapatan ribu-ribu juta-juta hartanya. Tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Orang tanam padi tak makan rasuah. Nelayan tak makan rasuah. Yang makan rasuah ni orang besar-besar. Orang dah kaya dah makan tak kena rasuah. Makanlah api-api neraka dalam mulut kau. Jadi bertawakallah kepada Allah. Itulah ciri orang yang bersabar. Orang beriman. Dan seterusnya banyak bersabar. Susah nak marah ke orang. Inilah hebat Rasulullah SAW. Rasulullah pasal sabar nombor 1. Nombor wahid. Nombor wahid. Paling tinggi kesabaran. Orang seksa, orang keji, orang hina macam mana pun, dia tetap senyum dan bersabar. Hebat Rasulullah. Hebat Rasulullah. Ya Wan. Salam Tok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Tok, sihat. Alhamdulillah. Lama tak masuk Tok. Selamat puasa. Selamat puasa. Second day. Sabar. Kesabaran juga merupakan satu ciri orang beriman yang penting. Dan orang yang bersabar dalam kesempitan. Orang yang bersabar dalam kesempitan. Orang yang bersabar dalam penderitaan. Dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Apabila susah bersabar, itulah orang bertakwa. Bertakwa. Usaha mesti teruskan. Orang yang menderita bersabar. Bersabar. Orang yang menderita. Mesti terus bersabar. Mesti terus bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah suka kepada orang yang sabar. Sabar ni masa nak marah, masa sedih, itu sabar. Kalau dah masa happy tu tak ada pula orang kata kan. Kau nampak happy ya? Iyalah aku happy, aku sabar ni. Tak jadi macam tu. Sabar ni masa sedih. Masa sedih. Akhlak yang baik. Orang yang beriman ni mempunyai akhlak yang baik. Akhlak Rasulullah.
Apabila sahabat tanya Aisyah, "Ya Aisyah, apakah akhlak Rasulullah?" Akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Akhlak Rasulullah. Rasulullah, perangai Rasulullah, peribadi Rasulullah, penyampaian Rasulullah, pemikiran Rasulullah, tindakan Rasulullah, itulah Al-Quran. Rasulullah tidak akan buat selain daripada yang ditetapkan dalam Al-Quran. Apabila ada soalan apa semua dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril alaihissalam. Jadi akhlak yang baik. Ciri-ciri orang beriman tidak mungkin memiliki akhlak yang buruk. Orang beriman, dirinya akan selalu meladani Rasul, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Timbangan yang paling berat di hari akhirat ialah timbangan akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia biasa mencapai darjat orang yang berpuasa dan solat. Akhlak mulia ni setara dengan puasa dan solat. Lebih tinggi darjatnya. Akhlak yang mulia. Ciri-ciri Rasulullah. Satu, tak menipu. Yang kedua, Rasulullah tak cakap bohong. Janji ditepati. Ni berkempen lain. Bila dapat pangkat, buat lain. Itu bukan ciri Rasulullah. Bukan. Kau tak payah duk baca Al-Quran lah. Tak payah baca ayat Quran. Kalau kau kaki penipu, itu bukan ciri Rasulullah. Rasulullah akhlak yang baik. Rasulullah orang yang punya akhlak yang paling tinggi. Paling tinggi itulah Rasulullah. Kalau nak lihat ciri-ciri kepimpinan, Rasulullah tak ada rasuah, Rasulullah tak ada mencuri, Rasulullah tak ada menipu, tak ada ciri itu. Buang semua. Buang, tak ada. Jadi kalau ada ciri-ciri itu, jangan cakap kau baik lah. Mengaku boleh. Mengaku semua orang mencuri, tak mengaku mencuri, mengaku baik. Mengaku boleh, tapi Allah tahu. Allah tahu. Kita tunggulah daripada masa nanti. Tunggulah. Jadi mempunyai akhlak yang baik. Akhlak Rasulullah, akhlak yang baik. Akhlak terpuji. Sehingga Rasulullah dalam menyebarkan dakwah Islamiah, dia terkenal di kalangan rakyat Mekah pada masa itu Al-Amin. Al-Amin. Hebat. Hebat. Dan ciri-ciri orang beriman yang baik ialah selalu bersyukur. Dapat saja bersyukur. Sikit pun tak apa. Bersyukur. Seseorang yang sedang ditimpa masalah, sama ada baik atau buruk, akan buat dirinya selalu bersyukur di atas apa yang dimiliki. Ini hebat. Seseorang yang sedang menghadapi masalah, sama ada buruk atau baik, dia selalu bersyukur. Apa yang dia miliki. Selalu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Itu yang penting. Sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman Hakim. Luqman, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah akan kaya lagi maha terpuji. Itu bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Itu yang penting kepada kita. Melapangkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah 10 ciri-ciri. 10 banyak lagi. Ciri-ciri orang beriman. Jadi kita muhasabah diri kita. Cek diri kita balik. Sama ada kita tergolong ataupun tidak dalam apa yang Atuk sebutkan tadi. Jadi kita berusaha bersungguh-sungguh supaya kita mentaati mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'ati Rasul, mentaati Rasul, sunnah Rasulullah. Kita buat apa yang Rasulullah suruh dan kita tinggal apa yang Rasulullah larang. Ya wan, sepatutnya mereka lahir Islam ini sepatutnya bersyukur dan hanya perlu membaca imannya. Amin. Atuk setuju? Allah memilih kita lahir dalam rahim muslimah. Rahim Islam, rahim ibu yang Islam Allah. Itu pilihan yang istimewa Allah beri kepada kita. Orang yang lahir dalam Islam itu keistimewaan. Keistimewaan besar. Sebab kita kalau lahir dalam rahim ibu Jepun tak tahulah. Tak tahulah jadi macam mana kan. Allahu Akbar. Jadi bersyukurlah kelahiran kita. Sebab itu mentaati Allah itu penting dan mentaati Rasul itu penting. Jadi sama-sama kita muhasabah diri, kita cek balik mengenai ciri-ciri orang yang beriman tadi. Ciri-ciri yang beriman iaitu mentaati perintah Allah, taatkan semua solat, zakat, haji, mengikut kadar kemampuan kita, khususnya dalam puasa, solat, haji, zakat. Tapi kalau dari segi solat tidak ada maaf bagimu. Baik kau kena solat. Walau apa keadaan sekalipun.
Sebab solat itu wajib. Dan solatlah satu-satunya ibadat yang akan pertama kali disemak daripada masyarakat nanti. Kalau solat engkau lulus, baru disemak baru disemak amalan-amalan lain. Tapi kalau solat kau fail, maka amalan lain berguna pun tidak akan diguna. Akan dihumban dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu solat jangan tinggal. So bagaimana tu? Kita nak pastikan solat kita ni konkret tu. Kita kena buat solat sunat lah. Buat solat sunat. Sebab apabila ditimbang solat kita, didapati solat kita ni ada lompong. Didapati solat kita ni kekurangan. Maka Allah perintahkan kepada malaikat. Ya malaikat, tolong kau semak. Adakah dia ada pahala solat-solat sunat? Malaikat kata ada ya Allah. Maka tampalkan pahala solat sunat itu kepada solat wajib. InsyaAllah dia akan masuk syurga. Allah tidak minta pahala puasa. Allah tidak minta pahala haji. Allah tidak minta pahala sedekah. Allah tidak minta pahala zakat untuk tampung pahala solat. Untuk tampung kekurangan pada solat ialah solat sunat. Ini pun kena ada strategi. Strategi dari segi beribadah untuk masuk syurga. Memang masuk syurga itu dengan rahmat Allah. Tapi kita mesti ada strategi. Strategi. Tidak ada amalan lain yang boleh menampung kekurangan pada solat ialah solat juga. Iaitu solat sunat. Sebab itu, solat sunat yang paling afdal ialah solat rawatib. Iaitu solat iringan. Qobliyah ba'diyah. Pertama, solat sunat fajar. Masa solat sunat subuh, buat solat sunat fajar 2 rakaat. Sebab dia akan membantu kekurangan, tak khusyuk ke apa solat subuh, akan ditampung oleh solat sunat fajar. Yang kedua, solat zuhur. Solat zuhur. Qobliyah ba'diyah. Qobliyah zuhur 4. Ba'diyah zuhur 4. Untuk memastikan solat, untuk menampung kekurangan kepada solat sunat. Menampung kepada solat wajib zuhur. Asar. Asar dia ada solat mutlak. Dia tidak ada ba'diyah, qobliyah. Dia ada solat mutlak 4 rakaat. Sebelum waktu asar, buat solat sunat dulu. Solat sunat mutlak 4 rakaat. Baru solat asar. Maghrib. Sebelum maghrib, tak ada solat qobliyah. Tapi dia ada solat ba'diyah selepas maghrib 2 rakaat. Isya, tak ada solat qobliyah. Tapi dia ada solat ba'diyah selepas isya 4 rakaat. Solat ba'diyah 4 rakaat lebih penting daripada solat tarawih. Sebab itu selepas solat wajib isya, orang tak buat tarawih terus. Orang akan buat sunnahnya ialah buat solat sunat ba'diyah isya 4 rakaat. Selepas solat sunat isya baru buat tarawih. Itu pentingnya ba'diyah qobliyah. Penting. Buat batu baru solat sunat tarawih. Baru buat solat sunat tarawih. Itulah. Jadi kira-kira qobliyah ba'diyah ni ada 12 rakaat. 12 rakaat. Tapi kita boleh campur dengan solat-solat mutlak dan sebagainya. Sebab itu Atuk kata, keseluruhan solat kita, solat wajib campur solat sunat, sama masuk tahajud. Tahajud termasuklah solat duha apa semua, biar boleh 50 rakaat. 50 rakaat. Carilah. Dapatkan 50 rakaat. 17 solat wajib. 17 wajib. Jadi 17 maka kita memerlukan 23 lagi. Kita memerlukan 23 lagi. 17, 23. Jadi cukupkan 50. 33, sorry. 33. 33. Cukupkan 50 rakaat. Cuba cari supaya kita boleh solat 50 rakaat. 50 rakaat dalam masa 24 jam. Masa 24 jam. Solat malam ni macam-macam nama. Tapi semua tu ialah semua solat sunat lah. Ada yang panggil qiyamul lail, ada yang panggil tarawih, ada yang panggil tahajud. Cuma tahajud ni diafdalkan ialah tidur dulu 2/3 malam. Itu baru pergi tahajud. Itu semua adalah solat sunat malam. Tarawih ni ialah solat santai. Maksud tarawih ni solat santai. Santai, tak ada apa solat santai. Santai-santai, begitulah. Itu solat tarawih. Tapi santai-santai pun, solat tarawih, solat sunat tarawih ni hanya malam bulan Ramadan je. Bulan lain tak ada. Sama juga duha. Duha ni hanya daripada pukul 8 hingga pukul 12 je. Lepas tu tak ada. Macam tu lah. Sama juga tahajud. Tahajud ni tidur dulu. Yang afdalnya tidur dulu 2/3 malam. Sekarang lagi senang dapat buat tahajud sebab kita sahur. Sebelum sahur buat dulu 2 rakaat tahajud.
Terus dapat, insyaAllah. Supaya kita beramalkan. Perbanyakkan. Biar kita letih kerana kita solat. Biar kita letih kerana kita ibadat. Selama ni kita boleh berletihan kerana hobi. Kerana nak tu, nak ni kerana minat kita. Ini kita buat kerana Allah. Kita paksa lah diri kita. Kena paksa. Kita bangun tahajud. Orang lain tidur, tak apa. Kita korbankan tidur kita. InsyaAllah Allah akan ganti korban tidur kita di syurga nanti. Syurga nanti. Sama juga puasa, kita berpuasa. Bulan Ramadan kita puasa penuh. Kemudian hari-hari lain kita puasa Isnin Khamis. Ataupun puasa Nabi Daud. Allah kata, banyak-banyak ibadat yang kau lakukan, umatku, hamba-ku lakukan. Ibadat puasa aku tidak tentukan. Aku tidak beritahu berapa pahalanya. Sebab kau puasa adalah untukku. Kita puasa ni untuk Allah. Dan hanya di pada mahsyar nanti saja ditunjuk. Inilah pahala puasa kau. Ada orang tak puasa tak dapat lah. Itulah sedikit pencerahan hari ini. Atuk berdoa jika ada salah dan silap, mohon maaf dan ampun lah. Bulan puasa ni. Dan semoga memberi pencerahan. Jadi kalau sesiapa yang terlepas, bolehlah pergi kepada YouTube. YouTube Atuk, Haji Mat Atuk. Atuk akan upload lah. Ada yang 60 saat. Tapi kalau yang panjang macam ni, Atuk akan upload. Dan di belakang tajuk dia tu, Atuk tulis live. Live tu makna penuh lah. Penuh lah. Termasuk apa yang Atuk baca, apa you all tulis, apa semua ni. Tok, boleh buat solat tarawih dulu. Selepas tu, baru buat solat sunat isyak. Tak boleh. Solat iringan dia panggil. Tak boleh. Dia kena buat, selesaikan ba'diyah dulu. Baru tarawih. Sebab tu kalau kita pergi lewat di masjid kan, kita pergi lewat. Kita tak solat ba'diyah lagi. Kita kena duduk solat ba'diyah dulu. Baru kita sambung tarawih. Sebab tarawih ni dia boleh lambat. Dia tarawih ni dia tidak terkait dengan isyak. Dia tak terkait. Cuma solat tarawih ni boleh buat pukul 1 pagi, boleh. Tak ada masalah. Tapi ba'diyah ni ialah dia himpit. Selepas saja zikir terus bangun ba'diyah. Zikir tu mungkin astagfirullah, subhanallah gitu je. Pendek je. Kemudian terus bangun. Kalau nak panjang pun tak apa. Boleh Wan? Boleh. Sebab itu kalau kita lambat pun solat dulu ba'diyah. Sebab itu afdal. Ba'diyah lebih afdal daripada tarawih. Tarawih lebih afdal. Sebab Rasulullah dulu pun dalam bulan Ramadan dia solat tarawih hanya 3 malam je. Lepas tu dia solat sendirilah. Dia tak nak menjadikan solat tarawih itu umpama wajib. Sebab tu Rasulullah tak buat sepenuhnya. Yang buat solat tarawih penuh di masjid ni zaman Saidina Umar. Sebab itu solat tarawih ni bukan alasan kamu tak sempat. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Wan, terima kasih. Solat tarawih ni, kalau kau tak sempat di masjid, kau buat musalla. Tak sempat musalla, buat di rumah. Tak sempat berjemaah di rumah, buat sorang-sorang sebelum tidur. 8 rakaat je. Boleh solat tarawih, kan senang. Ramai. Dulu Atuk pun macam tu juga. Kenapa tak pergi? Tak sempat lah. Dia orang dah start dah tarawih. Allah, tak sempat lah kali ni. Rugilah kali ni. Itu kita jahil. Kita tak pandai. Sedangkan balik ke rumah solat tarawih lah. Kamu kerja, kamu tak sempat. Tak kisah. Solat tarawih. Saja aku solat sunat tarawih 2 rakaat. Tapi saya tak pandai baca-baca doa-doa. Itu sunat. Rasulullah tak buat tu. Di antara 2 rakaat dengan 2 rakaat, Rasulullah tak buat. Tak sebut apa pun. Kosong. Tidak kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Rasulullah tak buat tu. Tak ada sama Rasulullah. Maknanya kalau nak buat boleh buat juga. Tapi kalau kita tak buat, benda tu tidak menjejaskan solat tarawih kita. Jangan tak buat kerana tak pandai doa, kerana tak pandai tu. Itu tak masuk dalam tarawih, tak masuk. Solat tarawih ni ia aja Allahu akbar. Saja aku solat sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Kemudian bacalah ayat apa-apa pun. Kalau tak baca pun tak apa. Kalau tak ingat tu baca pun. Kemudian turun rokok. Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian sujud. Allahu akbar. Kemudian bangun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Kemudian rokok. Kemudian sujud. Kemudian bagi salam. At-tahiyat. At-tahiyatu mubarakatus salawat. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai 2 rakaat. 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. 4 kali rakaat. 4 kali salam. 8 rakaat. Kemudian witir buat 3. Buat witir 3 rakaat 1 salam. Ada banyak orang buat.
Buat 2 rakaat, 1 salam. Kemudian buat 1 rakaat lagi, 1 salam. Atuk dah, atuk buat 3. Witir ni dia boleh buat 3 sekaligus, 1 salam. Maknanya tak ada tahiyat awal. Terus, Allahu Akbar. Saja aku solat sunat witir 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian, macam biasalah. Baca Al-Fatihah, rokok, sujud apa semua. Jangan berhentilah 3 rakaat. Rakaat yang ketiga tu, baru bagi tahiyat akhir. Selesai. 11 rakaat. Allahu Akbar. Dah berdoa lah. Dalam bahasa Melayu. Tak apa. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku mohon keampunan diriku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku mohon kebahagiaan keluargaku. Ya Allah, jauhlah keluargaku dan diriku dan keluargaku dari api neraka. Ya Allah. Ya Allah, berilah anak-anakku cemerlang. Ya Allah, berilah sihat anak dan isteriku. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh. Minta dengan Allah. Minta. Minta apa-apa minta. Allah faham bahasa Melayu pun. Allah faham. Minta. Daripada kau baca, kau doa dalam bahasa Arab, tapi kau tak tahu makna. Tak tahu makna. Mengikut setengah ulama' dia kata, tak ada apa kesan pun. Kau baca kau tak faham. Kecuali yang tak tahu makna yang dapat pahala ni Al-Quran. Al-Quran kau baca kau dapat pahala. Tak tahu makna pun tak apa. Tapi kalau yang lain, doa-doa ni sajalah. Sajalah. Jadi itulah. Cukuplah untuk hari ini. Alhamdulillah. Dan Atuk ucap terima kasih banyak rakan-rakan daripada seluruh Malaysia, daripada Indonesia, rakan-rakan daripada Indonesia yang selalu menjenguk Atuk. Witir jika dibuat macam solat maghrib, ada tahiyat awal, macam mana? Tak boleh. Sebab dia beza di antara solat wajib dengan solat sunat. Begitu juga kalau kita buat qabliyah 4 rakaat, tak ada tahiyat awal. Sebab dia membezakan di antara solat sunat dengan solat wajib. Tak boleh. Dia tak boleh buat tahiyat awal. Walaupun boleh buat 4 rakaat terus kepada tahiyat akhir. Itu solat sunat namanya. Solat wajib ni khusus. Pahala solat wajib ni besar. Besar. Kalau pahala solat sunat fajar 2 rakaat pun sama isi dunia. Pahala solat subuh tu Allahu Akbar, besarnya ganjaran. Pahala solat wajib lah yang paling besar sekali. Sebab itu pahala solat wajib kalau tak buat berdosa. Sebab kalau buat mendapat banyak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak cerita kalau nak buat. Sebab itu solat wajib, solat sunat dia dapat ganjaran sikit sebab kalau tak buat tak berdosa. Tapi solat wajib kalau tak buat berdosa sebab ganjaran besar. Ganjaran besar yang Allah sediakan. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, ganjaran besar. Ganjaran besar. Ganjaran besar. Sebab tu jangan tinggal solat wajib. Sebab itu orang yang tinggal solat wajib berdosa. Sebab Allah marah. Tapi kalau kau tinggal tarawih tak ada apa. Ni kalau tak pergi tarawih, tak pergi tarawih ya. Apanya tarawih? Biasa je tarawih, tak pergi pun. Macam tu. Contohlah pergi buat tu yang terbaik. Jadi cukuplah untuk hari ini. Rakan-rakan semua, rakan-rakan dari Singapura, rakan-rakan kita seluruh Malaysia, Sabah Sarawak khususnya, yang sudi bersama dengan Tok. Semua solat sunat memang tak ada tahiyat awal ya? Tak ada. Solat sunat, kalau malam, Rasulullah buat 2-2. Dia tak buat lebih daripada 2. Kalau solat sunat malam, tahajud ke, semua 2. Semua 2. Kecuali solat sunat, selepas isyak, itu satu-satunya solat yang 4 rakaat. Siang boleh buat 4. Siang boleh buat 4. Iaitu solat sunat apa pun siang boleh buat 4. Tak ada masalah. 2 ataupun 4. Tak ada masalah. Tak payah. Tak boleh. Bukan tak payah. Tak boleh tahiyat awal. Macam tu. Boleh Cantik soalan tu. Terima kasih tu atas pencerahan. Amin. Amalkan. Amalkan. Mudah je solat ni. Dah khusyuk. Kita dapat khusyuk. Kita dapat nikmat. Kita dapat Allah aura yang luar biasa. Dan sesungguhnya kita mohon dengan Allah SWT supaya Allah mempermudahkan kita, meringankan kita, memilih kita semua ini supaya suka beribadat kepada Allah SWT dan kita benci kepada perkara-perkara maksiat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa semua. Wallahu a'lam. Sallallahu ala